Didik TV KPM. Hai rakan-rakan semua, jom masuk ke kelas. Kalau rakan-rakan sedang tertanya apa yang kita nak buat pada segmen ini, sebenarnya kita punya mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Dan tajuk kita, jom melakar produk. Tetapi kita beri fokus kepada penggunaan pen 3 dimensi yang akan membentuk suatu produk berdasarkan lakaran yang kita telah hasilkan bersama Cikgu Suhaila. Hai Syafiqah, kembali kita ya. Baiklah, selepas kita buat lakaran, Syafiqah, okey, lakaran katalah Syafiqah dalam banyak-banyak lakaran, dalam banyak-banyak idea, Syafiqah pilih roti bakar ni. Okey, yang gelang kunci untuk buat bentuk roti bakar ni. Okey, selepas kita dah buat lakaran ni, sebenarnya kita boleh tambah baik lagi. Okey, bagaimana kita nak kena pasti kita nak tambah baik? Okey, contoh saya beri untuk saya punya lakaran lah. Okey, lakaran saya yang ini. Okey, kita lihat pada jadual ni, okey, kita panggil sebagai jadual analisis lakaran dan bagaimana kita nak buat penambahbaikan. Okey, contoh yang pertama, okey, kita nak buat analisis ni mestilah berdasarkan elemen reka bentuk yang murid telah belajar. Kita ada 8 elemen reka bentuk, tapi tak semestinya semua tu kita kena aplikasi. Okey, pilih yang mana yang sesuai dengan kita punya produk. Okey, contoh elemen yang pertama ialah rupa. Okey, rupa ni bagaimana rupa hasil kita produk lah. Okey, contoh, okey, rupa segi 4 tepat. Okey, macam saya punya lakaran ni segi 4 tepat lah sebab bentuk kentang kan. Okey, jadi kita lihat sesuai ataupun tidak. Okey, sesuai lah. Mungkin kita rasa senang lah nak buat bentuk segi 4 tepat tu. Jadi sesuai, senang, mudah dihasilkan. Okey, yang kedua kita boleh tengok elemen saiz. Elemen saiz. Okey, elemen saiz tu yang saya kata kepentingan kita buat pada ukuran. Okey, ukuran ni, label ukuran ni supaya orang tahu saiz dia sesuai atau tidak. Okey, projek kita ialah gelang kunci. Betul Syafiqah? Betul, Cikgu. Okey, saiz dia adakah dia besar? Tak cikgu, kecil je. Ya, saiz dia mesti sesuai dengan bahan yang kita nak gantung. Betul. Contoh beg sekolah ke, bekas pensel ke. Okey, contoh yang saya punya ni, saya buat 8 darab dengan 5 cm. Okey, cuba lihat Syafiqah punya ni, adakah sesuai saiz Syafiqah? Dan saya punya 15 cm dan 10 cm macam agak besar lah cikgu. Okey, 15 cm ialah saiz pembaris pendek yang biasa tu. Jadi besar macam ni. Adakah sesuai kita nak buat gelang kunci Syafiqah? Saya rasa nanti gelang kunci yang jadi lebih besar daripada bahan. Ya, okey, sebab tu gunanya kita analisis. Okey, macam Syafiqah, okey, mungkin Syafiqah kena perbetulkan pada segi saiz. Okey, macam saya mungkin saiz tu sesuai. Okey, 8 cm. Okey, mungkin 10 cm cukup. Okey, jangan lebih 15, 20 lagilah teruk. Okey, kalau lihat kat sini yang terakhir, okey, katalah warna. Okey, penggunaan warna yang terlalu banyak pun dia akan jadi serabutlah kita punya hasil. Okey, jadi tak menarik, terlalu banyak warna. Okey, jadi kita boleh kurangkan. Terlalu banyak warna, kita boleh kurangkanlah. Okey, mungkin daripada 5 kita guna 3 ataupun 5 guna 4. Jadi filamen ni pun kita tak adalah pembaziran. Sebab sebut pas pembaziran, lepas kita buat lakaran nanti kita akan tahu pula kos dia berapa kita nak buat produk. Okey, sekarang Syafiqah dah tahu, kita dah analisis. Syafiqah pun dah tahu kelemahan pada Syafiqah punya lakaran. Jadi sekarang ni proses kita ialah menambah baik lakaran. Jadi jom kita buat lakaran pilihan pula. Okey, baiklah cikgu. Cikgu pun dah bagi sedikit mungkin idea kepada saya nak penambah baikkannya macam mana. Okey. Tak semestinya dari segi saiz je Syafiqah. Mungkin dari segi rupa, Syafiqah nak tambah baik, mungkin nak bagi lebih menarik ke. Macam tadi mungkin Syafiqah rasa macam bentuk dia terlalu segi 4 ke. Mungkin Syafiqah rasa macam kurang menarik lah, kurang kreatif pula hasil dia. Jadi Syafiqah boleh ubah sedikit. Ya, cikgu. Dia bergantung pada kita dan bergantung pada hasil produk. Sesuai ataupun tidak. Baiklah cikgu. Cikgu, saya ada satu pertanyaan. Kalau contohnya warna tu terlalu banyak, cikgu cakap akan menjadi sedikit serabut kan cikgu? Ya, betul. Tetapi kalau warna dia terlalu sedikit atau warna yang budak-budak, macam contohnya warna coklat ataupun warna hitam kan? Adakah boleh kita tambah warna lebih yang lebih kontra di situ? Okey, nak tambah menarik kan? Boleh sebenarnya. Bergantung pada kita punya kreativiti. Dia tak ada masalah pun warna tu sebenarnya. Okey, bergantung pada kreativiti dan juga lakaran kita. Dan apa produk yang kita nak hasilkan tu. Contohlah, memang kita nak buat produk tu ialah kek coklat. Okey, dah tentu-tentu warna coklat. Okey, mungkin hiasan dia hanya buah ceri. Satu warna merah. Cukuplah 2 warna sahaja. Betul, cikgu. Tetap menarik. Walaupun sebab orang faham produk kita tu bentuk kek coklat. Kalau contoh kita dah tambah, contohlah kita buat warna pelangi, dah jadi kek
pelangi, betul tak? Wah, betul, Dia cikgu. dah tak jadi kek coklat. Dia bergantung pada produk. Tak ada salah pun untuk yang warna. Okey. Kalau macam tu kan cikgu, sebab cikgu dah memberi saya idea, saya ada tambah sedikit pada roti bakar saya ni. Boleh, tak ada masalah. Pastikan yang tadi yang perlu Syafiqah tambah baik, contoh pada elemen saiz kan. Yang Syafiqah kena ubahlah. Sebab kalau tak nanti saiz terlalu besar, okey, tak sesuai lah dengan peralatan yang Syafiqah nak gantung kan. Betul cikgu. Jadi cikgu sebutkan tadi 15 cm tu sebesar pembaris kecil. Ya, betul. Jadi kan cikgu, saya dah kecilkan sedikit. Boleh tak saya tunjuk di kamera cikgu? Boleh. Untuk rakan-rakan saya tengok. Nak bagi orang nampak kan. Ya. Okey Nak cikgu. tahu juga faham ke tak faham orang Betul. tengok. Ini dia cikgu. Saya punya lakaran pilihan cikgu. Wow. Macam tidur cikgu je ada gambar muka tu. Ada ke? Ada. Macam itulah cikgu, bila saya fikir pasal kreativiti, saya berdasarkan contoh dan saya tengok cikgu punya cantik. Oh, macam tu. Kalau rakan-rakan perasan, Kak Syafiqah tambah sedikit orang kata emoji di situ. Ya, emosi pada kita punya hasil produk tu tak ada masalah. Macam saya pun memang saya tambah emosi supaya dia lebih menariklah. Betul cikgu. Sebab yang ini pun hasil produk kita yang buat. Bukan semestinya kita nak buat tu memang kentang goreng memang kentang goreng yang biasa. Okay, boleh je tambah emosi kat situ. Nama pun kartun kan. Okay, macam saya ubah. Okay, katalah saiz tu, saiz saya tadi ialah 8 cm. Betul dah. Okay, cuma agak sukar bila lakaran yang pertama tadi, saya buat, dia ada kaki. Jadi susah. Jadi terlalu banyak elemen dekat situ yang kita kena tambah. Jadi saya ringkaskan. Kaki ni pun nampak bentuknya agak kompleks. Ya, betul. Jadi kita tambah jadi macam ni dan ubah muka dia jadi satu warna saja. Jadi saya hanya gunakan warna hitam, warna kuning dan juga warna merah sahaja. Okey, kita dah tahu ni. Jadi kita nak buat yang ni, kita kena tahu dulu apa peralatan yang kita guna, apa bahan yang kita perlukan. Bila nak tahu bahan tu, kita kena tahu kos dia berapa. Sebab biasanya kita reka bentuk produk ni adalah untuk jualan. Permintaan pelanggan. Jadi nak tahu kita untung ataupun tidak, kita lihat berapa kos sebenarnya untuk kita buat produk ni. Okey, boleh lihat dekat sini jadual pengiraan kos bahan. Okey, disebabkan kita gunakan pen 3D ataupun pen 3 dimensi ni, penggunaan dia kita kira filamen. Okey, contoh macam tadi kalau warna kita 3, jadi kita jimat dekat situ kita guna 3 je. Betul. Tu yang saya cakap tadi, kalau guna 10, mungkin filamen dia akan banyaklah. Jadi kos dia pun akan tinggi. Contoh dekat sini filamen. Saya hanya gunakan filamen merah, hitam dan juga kuning. Filamen untuk 1 meter ialah 90 sen. Kita perlu gunakan ialah 5 meter. Contohlah macam inilah. Macam ni dalam 10 meter lah. Dia banyak. 5 meter, so darab saja jumlah. Jadi kita kira. Yang akhir sekali mesti ada gelang kunci. Ya, betul. Sebab kita buat gelang kunci. Gelang kunci 1 50 sen. Kita guna 1 unit sahaja. 1 unit 50 sen. Jadi kita kira berapa jumlah dia. Macam tadi kita sebut contoh filamennya banyak. Jadi kos kita akan tinggi kat sini. Bila kos tinggi kat sini, contohlah kita nak buat perniagaan, kita nak jual. Kita kena jual pada harga yang lebih tinggilah sebab modal kita tinggi. Contoh macam ni, modal kita RM12.20 je. Mungkin kita boleh jual untuk keuntungan katalah RM15. Ada untung kat situ. Kalau banyak katalah 10, kat situ je dah RM20. Macam tak berbaloi pula orang nak beli saiz gelang kunci yang kecil pada harga RM30. Betul cikgu. Saya setuju sangat sebab mengira kos ni sangat-sangat penting walaupun kita dah tambah baik tapi still ada elemen kos tu ya cikgu. Betul. Baiklah cikgu, bagi lakaran saya dan juga semua lakaran yang saya hasilkan pada hari ini iaitu 2, mungkin cikgu boleh menilai sedikit. Tadi Syafiqah dah dapat 3 bintang. Saya tambah lagi jadi 5 bintang sebab dia analisis, dia faham macam bagaimana nak analisis tu. Dia dah buat pula lakaran pilihan dia yang menarik, dia tambah baik, lebih menarik, saya bagi dia 10 bintang. Wah, 10 bintang. Terima kasih Cikgu Sahila. Markah penuh tu. Beruntung sangat Kak Syafiqah hari ini kan. Cikgu boleh bagi sedikit rumusan ringkas bagi rakan-rakan kita yang sedang menonton. Rumusan. Untuk hari ini kita belajar fokus pada lakaran. Ingat, lakaran tu ialah lahirnya idea kita. Idea tu pelbagai. Bila pelbagai, kita kena lihat semula idea kita pada lakaran, analisis. Analisis ni. Analisis bergantung pada elemen. Fokus pada elemen, selepas tu baru kita tambah baik lakaran kita, baru kita tengok inilah hasil produk kita yang akan kita buat.
kesesuaian dia. Yang sebab yang nak buat hasil ni ialah kita sendiri. Betul. Contoh kalau dia tak sesuai, kita yang nak gunakan produk tersebut, kita yang nak jual. Kalau kita nak gunakan, susah. Tak boleh guna. Okey, yang kedua kalau kita nak jual mungkin orang tak nak beli. Ya. Katalah saya selalu besar, contoh macam Syafiqah buat tadi ialah 15 cm, panjang macam ni. Siapa nak gantung kat beg yang Tak panjang sesuai, kan? Ya, cikgu. tidak sesuai. Itulah gunanya kita analisis lakaran sebelum kita buat projek kita. Setuju cikgu, pentingnya kesesuaian bahan betul. terhadap apa keinginan kita untuk membeli produk tersebut. Jangan ikut pada keinginan saja. Baiklah, terima kasih Cikgu Sailah. Okey. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada hari ini, boleh ke kita mendapat sedikit rujukan daripada Cikgu tentang di mana rakan-rakan kita boleh mendapat bahan-bahan rujukan untuk mata pelajaran dan tajuk kita pada hari ini, Cikgu? Baiklah, kita akan dapatkan bahan-bahan tersebut di portal D5. Wah, portal D5 ya rakan-rakan semua, jangan lupa dapatkan bahan rujukan di portal tersebut. Baiklah, terima kasih Cikgu Sailah kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Ilda. Terima kasih cikgu-cikgu dan kepada anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton. Sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye. Teknologi, gunakan sains dalam mereka alatan bantu manusia. Teknologi mereka cipta, mudah urusan harian untuk bekerja. Menjimatkan tenaga, jimat masa dan juga kos, beri peluang kerjaya. Kepentingan teknologi jadi lebih kreatif, memupuk nilai berinovasi, hubungan cepat